Assalamualaikum kepada Ustaz Ahmad Syamil bin Atan dan juga rakan-rakan sekelas yang lain. Nama saya Nur Muhammad Syafi bin Abdul Aziz bersama ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Integriti dan Etika Kerja dalam Kalangan Pekerja. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Isu integriti dan etika kerja dalam kalangan masyarakat sering keluar di dada akhbar dan media sosial sejak kebelakangan ini. Isu integriti dan etika kerja ini menjadikan hasil kerja dalam sesebuah organisasi kurang efektif dan efisien. Merujuk kepada Widang dan Friedland 2003 yang dipetik oleh Megat Ayub Megat Arifin dan Abdul Halim Ahmad 2016 dalam artikel mereka iaitu Kepentingan Budaya Integriti dan Etika Kerja dalam Organisasi di Malaysia, suatu tinjauan umum, mengatakan bahawa integriti berasal daripada perkataan Latin iaitu integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Kehilangan sifat integriti dan etika dalam kalangan pekerja ini adalah penyebab berlakunya ketidaktulusan, korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Dalam kajian kami terdapat dua objektif kajian iaitu yang pertama, apakah faktor berlakunya isu etika dan peradaban di kalangan pekerja. Yang kedua, apakah kesan jika konsep etika tidak dipraktikkan dalam kalangan pekerja. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizan Fikri bin Mak Zainal dan saya akan meneruskan dengan isu permasalahan. Permasalahan yang berlaku di kalangan pekerja adalah berkenaan dengan etika dan integriti di tempat kerja yang timbul akibat kurangnya kesedaran di kalangan para pekerja. Justru itu, antara isu yang berlaku adalah terdapatnya pekerja yang sering datang lewat, berpakaian yang tidak mengikut kod etika pemakaian pekerja, terlibat dalam kegiatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam aktiviti di tempat kerja. Isu ini berlaku kerana terdapat masalah tentang etika dan pemahaman terhadapnya di kalangan pekerja. Etika merupakan salah satu elemen yang penting di dalam kehidupan manusia ketika menjalani kerja. Etika bukannya hanya tertumpu pada alam pekerjaan sahaja, tetapi juga terdapat dalam aspek kehidupan yang lain juga. Permasalahan etika dan peradaban bermula daripada individu-individu di dalam organisasi itu sendiri, dan disebabkan itu ia menyebar kepada ahli-ahli yang lain, lalu mencalarkan nama organisasi tersebut. Pengabaian kedua-dua prinsip ini boleh membuka peluang untuk berlakunya penyelewengan, rasuah, salah laku dan salah guna kuasa dalam sesebuah organisasi. Etika itu penting bukan sahaja pada masa kini, tapi juga penting sejak wujudnya peradaban manusia terdahulu, dan setiap tamadun dari dahulu hingga sekarang telah meletakkan etika itu setara kepentingannya dengan agama dan kepercayaan. Isu seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa mungkin berlaku disebabkan orang atasan yang memberi contoh yang tidak baik seperti tidak integriti dan amanah ketika menjalankan kerjanya. Ini dapat dilihat di mana Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling mengatakan, pada pandangan saya, apabila pemimpin tidak mempunyai integriti, ia akan memberi impak negatif terhadap syarikat yang diterajui. Lebih-lebih lagi kini kita berdepan dengan sogokan datangnya daripada peniaga besar yang mahukan projek besar. Tanpa etika, manusia akan bertindak dengan suka hati dan akan mengakibatkan banyak kesan buruk. Saya akan teruskan pembentangan iaitu berkenaan latar belakang etika dari perspektif Islam dan Barat. Saya akan mulakan dari perspektif Islam. Etika bekerja dalam kalangan pekerja dalam perspektif Islam adalah lebih mendalam di mana etika bekerja tersebut bukan sahaja terletak pada konsep bekerja itu sahaja, malahan hal berkenaan terikat dengan rohani pekerja tersebut. Oleh yang demikian, pekerja terutamanya yang beragama Islam perlu memahami konsep bekerja itu dalam perspektif Islam. Merujuk kepada Al-Faruqi dan Ismail Raji 1982 yang dipetik oleh Razalih Muhammad Kawangit 2014 daripada artikel beliau iaitu Etika Kerja dan Perkhidmatan Islam, mereka mengatakan bahawa ketiadaan pemahaman yang baik dalam konsep bekerja dalam perspektif Islam akan menyebabkan pekerja tersebut kurang penghayatan dalam kerjanya. Malah walaupun etika kerjanya adalah baik tetapi tiada penghayatan konsep Islam, pekerjaan mereka hanya sia-sia.
Secara dasarnya, konsep etika bekerja dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui beberapa perkara yang perlu diikuti, iaitu yang pertama, untuk memenuhi tuntutan fardu ain. Dalam Islam, fardu ain merupakan yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Hal ini kerana bekerja adalah keperluan dalam kehidupan setiap manusia. Oleh itu, terutamanya kepada golongan lelaki beragama Islam perlu memenuhi nafkah isteri dan keluarga di mana mereka perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makan dan minum dan sebagainya kepada keluarga mereka. Yang kedua iaitu etika bekerja dalam perspektif Islam adalah menjadikan bekerja itu sebagai ibadah. Menjadikan bekerja itu sebagai ibadah adalah sebuah konsep yang menunjukkan keimanan seseorang yang beragama Islam iaitu melalui amalan yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan artikel daripada Razalih 2014 di mana amalan seseorang itu adalah pekerjaannya dan mereka perlu berniat kerana Allah SWT ketika menjalankan pekerjaan mereka untuk mendapat ganjaran daripada Allah, tetapi jika niat mereka sebaliknya, mereka hanya mendapat ganjaran keduniaan sahaja. Yang ketiga iaitu etika bekerja dalam perspektif Islam adalah bekerja boleh menghapuskan dosa. Dosa-dosa yang dimaksudkan ialah dosa-dosa kecil yang terkumpul sekiranya ketika seseorang itu bekerja dengan ikhlas dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artikel Razali Muhammad Kawangit 2014 iaitu etika kerja dan perkhidmatan Islam ada menyatakan hadis Rasulullah SAW daripada Sahih Muslim yang bermaksud dari sekian banyak dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh sembahyang, sedekah ataupun haji dapat dihapuskan dengan susah payah mencari rezeki. Oleh itu, golongan orang Islam perlu berusaha dengan baik dan beretika ketika bekerja supaya dapat dihapuskan dosa-dosa kecil mereka. Yang keempat adalah bekerja adalah setaraf dengan jihad. Hal ini dikatakan demikian kerana konsep bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan susah payah diikuti dengan pengorbanan disamakan tarafnya dengan jihad ke atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah setiap golongan orang Islam perlu menjaga halal dan haram semasa melakukan pekerjaan. Dalam pekerjaan, mereka turut perlu menjaga batas dalam menjalankan pekerjaan mereka dan mengelakkan daripada melakukan perkara yang haram. Perkara yang haram seperti memberi dan menerima rasuah untuk mendapat keuntungan, pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, tidak amanah menjalankan tanggungjawab dan sebagainya. Di dalam tamadun barat, perspektif terhadap etika dalam bekerja telah lama dibincangkan serta diaplikasikan dari zaman ke zaman. Tamadun barat telah mengkhususkan perbincangan tersebut dengan mendalam, menyebabkan terlahirnya pelbagai teori dan ideologi berkaitan etika kerja. Perspektif tamadun barat terhadap etika kerja buat pertama kalinya telah terwujud dari mulut ke mulut oleh ibu bapa dan orang tua pada zaman dahulu. Apabila tamadun barat semakin berkembang, masyarakat mula untuk belajar menggunakan perkataan bertulis. Ini telah menyebabkan mereka mula untuk menetapkan kepercayaan etika mereka dan merekodkan agar etika kerja tersebut dapat disambung dan diikuti oleh generasi yang seterusnya. Rekod ini merupakan bukti sejarah pertama tentang asal-usul etika. Secara umumnya, etika kerja bagi perspektif tamadun barat adalah nilai berdasarkan kerja keras dan ketekunan. Ia juga merupakan kepercayaan terhadap faedah moral kerja dan keupayaan untuk meningkatkan kepribadian individu. Secara teori, pekerja yang membamikkan etika kerja yang baik layak untuk memegang jawatan dan tanggungjawab yang lebih tinggi dan akhirnya layak bagi kenaikan pangkat. Pekerja yang gagal menunjukkan etika kerja yang baik boleh dianggap sebagai gagal memberikan nilai saksa sama serta tidak mencapai had yang telah ditetapkan bagi gaji yang dibayar oleh majikan kepada mereka. Pekerja yang tidak menunjukkan etik yang baik ini juga tidak sewajarnya dinaikkan pangkat atau diletakkan dalam jawatan yang mempunyai tanggungjawab yang lebih tinggi. Masyarakat barat sudah lama menitik beratkan kepentingan etika kerja dalam sesebuah organisasi dan pengurusan dalam sektor pekerjaan. Teori etika kerja ini telah dibawa serta dikhususkan oleh ahli sosiologi Jerman iaitu Max Weber dalam hasil judukannya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang dihasilkan di antara tahun 1904. Teori yang dibawa oleh Max Weber ini dipengaruhi oleh alam teori sosiologi bagi etika Protestan. Pada awalnya, ia terjadi apabila Max Weber mempunyai fahaman yang menolak ajaran Kristian Ortodoks dan menerima ajaran Protestan serta melihat dengan penilaian secara rasional.
Beliau berpendapat bahawa etika Protestan merupakan faktor penting dalam kejayaan ekonomi bagi kumpulan Protestan pada peringkat awal kapitalisme Eropah. Hal ini kerana kerajaan duniawi boleh ditafsirkan sebagai tanda keselamatan abadi, ia diteruskan dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, terdapat juga pandangan ahli falsafah lain dalam mentakrifkan definisi etika kerja bagi perspektif barat. Sebagai contoh, ahli falsafah bernama Hillas menyatakan bahawa etika kerja ialah elemen kepada nilai pekerja yang menjadikan ia sebagai satu kaedah dalam mencapai sebuah objektif. Ada juga ahli falsafah mendefinisikan etika kerja sebagai tanggungjawab dan amanah yang perlu diterapkan dalam setiap kalangan pekerja agar nilai bekerja keras dapat diaplikasikan. Pada masa yang sama, etika kerja boleh ditarifkan sebagai konsep dalam nilai moral bagi setiap pekerja dan keupayaan untuk meningkatkan kualiti individu. Manakala, ahli falsafah bernama Sachs menganggap etika kerja sebagai kualiti bagi peribadi seseorang pekerja dan ketara dalam membezakan seseorang itu dengan orang yang lain yang boleh mempengaruhi pekerja lain untuk hasil meningkatkan hasil kerja mereka. Assalamualaikum, nama saya Nurin Afrina binti Syamsul. Kandungan yang seterusnya ialah faktor berlakunya isu etika di kalangan pekerja. Yang pertama ialah kelemahan individu. Menurut Aristotle, individu yang bermoral boleh membezakan antara perkara yang betul dan salah. Etika juga bermaksud cara hidup seseorang melalui kebiasaan dan latihan. Isu etika boleh berlaku jika terdapatnya penetapan dan integriti yang lemah terhadap individu tersebut. Seterusnya, isu etika boleh berlaku jika para penjawat awam terlibat dalam aktiviti rasuah dan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan sesetengah pihak seperti rasuah memotong barisan, rasuah mendapatkan tender, rasuah untuk mengelak daripada dikenakan hukuman dan lain-lain. Berdasarkan Indeks Persepsi Rasuah, Malaysia telah jatuh ke tangga 62 pada tahun 2021 berbanding tahun 2020, iaitu pada kedudukan ke-57. Sepatutnya, penjawat awam mestilah memiliki tanggungjawab mereka dengan tulus, terutama dalam urusan pentadbiran, organisasi dan sebagainya. Ini kerana sistem pentadbiran dan perkhidmatan di negara Malaysia memainkan peranan yang sangat penting. Seterusnya, faktor isu integriti adalah disebabkan pegangan agama yang lemah. Lahirnya sifat tamak, ingin cepat kaya dan bermewah-mewahan dan lain-lain. Masyarakat moden zaman kini dikatakan semakin meninggalkan keagamaan dan lebih fokus kepada kebendaan dan nilai duit demi mendapatkan kesenangan di dunia. Oleh itu, masalah kelakuan dan tata tertib penjawat awam semakin meningkat dan antara budaya yang buruk ialah ketidakpatuhan terhadap peraturan etika kerja seperti tidak mematuhi waktu, tidak mengikut etika berpakaian dan lain-lain. Oleh disebabkan itu, timbulnya kemarahan orang awam kerana baru-baru ini wabak COVID-19 telah menjejaskan kebanyakan pekerja, di mana ada yang kehilangan punca pendapatan dan pekerjaan. Namun, penjawat awam sama sekali tidak terjejas, malah terdapat antara mereka yang meminta untuk dinaikkan allowance. Mereka dikatakan tidak terjejas walaupun sedikit kerana tetap menerima gaji di akhir bulan. Seterusnya, kesan kepada individu ialah mereka boleh dikenakan tindakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana penyalahgunaan kuasa dan salah tadbir urus menyebabkan kerajaan kerugian dari segi keuangan. Oleh itu, demi menjaga pengurusan aset dan keuangan kerajaan, 3 langkah akan diambil ke atas penjawat awam terbabit. Antaranya, akan dikenakan tindakan yang serius, dikenakan tindakan disiplin dan tata tertib dan juga akan disiasat oleh jawatan kuasa khas. Selain itu juga, mereka akan sukar mendapat kepercayaan daripada ahli organisasi yang lain kerana bimbang kejadian yang sama mungkin berulang. Rakan sekerja juga akan memandang serong kepada mereka. Seterusnya, kebarangkalian untuk diberhentikan kerja juga tinggi jika perbuatan itu terus-menerus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuatira binti Muhammad Azli.
Untuk kelemahan organisasi yang pertama adalah berawal daripada pemimpinnya. Berdasarkan kata-kata Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling, beliau menyatakan bahawa dengan wujudnya pemimpin yang tidak berintegriti membawa kesan kepada keruntuhan etika bagi sesebuah organisasi. Di sini menunjukkan bahawa pemimpin organisasi adalah satu tonggak yang penting dalam membina budaya etika dan integriti di dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, jika pemimpin organisasi tersebut mengamalkan rasuah di dalam urusan kerja, maka orang-orang bahawan mereka juga akan melakukan hal yang sama. Ini diakibatkan oleh role model organisasi tersebut menghalalkan dan membenarkan perkara ini berlaku. Contoh kes yang boleh diambil adalah berkenaan seorang pemilik syarikat yang telah ditahan oleh SPRM kerana disyaki terlibat dengan kes rasuah yang melibatkan projek-projek JLC yang bernilai 2.3 bilion. Di dalam kes ini terdapat juga pekerja bawahan yang terlibat seperti pegawai eksekutif dan beberapa orang lain. Dan ini membuktikan bahawa kelemahan organisasi itu bermula daripada pemimpinnya sendiri. Info ini diambil di dalam berita harian. Untuk kelemahan yang seterusnya adalah berkenaan kelemahan dalam mengendalikan kod etika atau prosedur yang betul dan jelas. Dengan wujud kod etika yang jelas dan teratur akan menjadi satu pegangan dan panduan kepada para pekerja tersebut. Jika ada satu prosedur dan kod etika yang jelas, para pekerja akan mengetahui apa yang salah dan apa yang betul. Jika tiada satu kod etika yang jelas, maka pekerja akan melakukan sesuatu mengikut suka hati mereka. Sebagai contoh, seperti yang boleh dilihat tentang perkara rasuah. Jika dilihat dan dikaji, akar dari permasalahan rasuah ini sebagainya diakibatkan kurangnya pengetahuan dan ilmu tentang kod etika yang disediakan oleh sesebuah organisasi. Jika tiada satu kod etika yang jelas, maka pekerja akan melakukan sesuatu mengikut suka hati mereka. Untuk kelemahan organisasi yang seterusnya adalah kegagalan organisasi menghasilkan satu budaya kerja yang bagus. Mengapa budaya kerja itu penting bagi sesebuah organisasi? Budaya kerja organisasi itu penting kerana ia merupakan satu identiti dan cerminan personaliti bagi sesebuah organisasi. Dengan adanya budaya kerja yang bagus, secara automatik melahirkan para pekerja yang mempunyai sikap yang beretika dan berintegriti. Terdapat banyak organisasi besar yang mempunyai budaya kerja yang bagus seperti Google, Twitter dan sebagainya. Antara contoh organisasi yang mempunyai budaya kerja yang bagus adalah seperti Google. Google mempunyai budaya kerja yang sangat bagus seperti setiap pekerja mereka diterapkan dengan sikap bersemangat dan berbakat di dalam pekerjaan mereka. Sikap seperti ini amat bagus untuk membina sesebuah organisasi menjadi lebih baik untuk masa hadapan. Kesan kelemahan organisasi dalam mengendalikan etika dan integriti yang ketiga adalah menjadikan organisasi tersebut kurang cekap dan menyebabkan prestasi organisasi itu merundum. Seperti sedia maklum, organisasi yang tidak beretika dan berintegriti akan terlibat dengan aktiviti seperti rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Apabila aktiviti rasuah terlibat di dalam mana-mana proses di dalam organisasi, menunjukkan bahawa orang tidak berkelayakan dapat untuk melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Kesan daripada kes ini boleh mengakibatkan berlakunya projek sakit. Apakah itu projek sakit? Projek sakit merupakan projek yang gagal disiapkan oleh sesetengah organisasi yang bertanggungjawab terhadap projek tersebut. Hal ini berlaku kerana orang yang tidak mempunyai kelayakan atau sesuai dengan projek itu telah mengambil projek tersebut. Berikutan pelaksanaan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pada Jun 2020, etika bekerja berkaitan whistleblowing iaitu pemberi maklumat telah ditekankan dalam di dalam negara. Ini adalah sebahagian daripada pelaksanaan yang digariskan dalam garis panduan menteri yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada Disember 2018 berdasarkan Subseksyen 5 Seksyen 17A. Namun begitu, ia tidak akan berkesan melainkan pihak atasan memainkan peranan besar dengan mengambil langkah untuk merealisasikan polisi ini bersama-sama seperti menggalakkan setiap pekerja untuk mengambil bahagian juga dalam pendedahankan segala perbuatan salah laku yang telah dibuat oleh organisasi atau syarikat. Hal ini akan menyebabkan setiap organisasi dapat meningkatkan pelaksanaan amalan etika pekerja yang bagus, meneliti dasar bagi sistem dalaman dan mengekalkan sistem pemantauan yang jelas. Malaysia boleh mengambil contoh dan berpelajari daripada negara lain yang mempunyai polisi yang lebih efisien dalam menyediakan hak bagi seseorang untuk melakukan whistleblowing atau membuat pendedahan berkaitan dengan kepentingan awam. Hasil dapatan daripada itu
kerajaan perlu mengikuti negara lain yang memberikan perlindungan yang tinggi kepada golongan pemberi maklumat ini kerana mempunyai potensi diancam bahaya setelah membuat pendedahan berkaitan dengan rasuah, salah laku sebenar atau salah laku yang disyaki oleh penjawat awam atau mana-mana pekerja yang terlibat. Tujuan polisi ini harus diselaraskan dan digunapakai oleh seluruh negara adalah untuk kepentingan bagi meningkatkan accountability dan memupuk perjuangan menentang rasuah. Maka, asas klausul perlindungan pemberi maklumat haruslah dikaji semula serta dititik beratkan oleh kerajaan kerana ini adalah untuk mencapai keseimbangan yang munasabah dan praktikal. Ini akan menggalakkan lebih ramai individu melakukan pendedahan bagi salah laku kerajaan serta demi melindungi golongan ini daripada sebarang ancaman seperti tindakan membalas dendam oleh orang lain. Kerajaan perlu menggalakkan setiap pekerja menggunakan saluran yang betul seperti hanya melakukan kepada pihak berkuasa yang betul dan melakukannya dengan jujur. Maka, pengetahuan tentang prosedur perlulah diketahui oleh setiap masyarakat serta kesan jika dilakukan. Ini akan memberi kesedaran dan impak yang tinggi kepada setiap masyarakat untuk menjauhkan diri daripada pelakuan sebarang salah laku seperti rasuah. Seseorang yang membuat pendedahan kepentingan awam dan keadaan ini akan menyumbangkan hak untuk dilindungi daripada tindakan balas berkaitan dengan pendedahan itu. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu berlaku adil dalam memberi perlindungan reputasi kepada individu atau organisasi yang dituduh tetapi diputuskan oleh mahkamah bahawa mereka tidak bersalah. Kerajaan boleh mengenakan hukuman yang berat kepada mereka yang melakukan pendedahan palsu dengan niat jahat untuk menjatuhkan mana-mana pihak. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan yang besar dalam memastikan pelaksanaan polisi ini dijalankan dengan efisien agar dapat mencapai matlamat dalam membolehkan setiap organisasi melaksanakan etik bekerja yang baik, memeriksa prosedur dan kawalan dalaman dan mengekalkan sistem pemantauan yang jelas. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Cadangan penyelesaian bagi membendung masalah etika dan peradaban di tempat kerja adalah dengan memperkuat kuasakan undang-undang yang baru maupun yang sedia ada dengan lebih ketat lagi, supaya masalah seperti rasuah dan salah guna kuasa dapat dicegah dan memberi kesedaran pada pesalah. Apa yang dimaksudkan dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat ini bukan bermaksud organisasi atau kerajaan tidak mempunyai undang-undang pada masa sekarang, namun undang-undang yang ada sekarang ini tidak mencukupi untuk membendung kesalahan-kesalahan etika buat masa ini. Kerajaan ataupun organisasi perlu memantau lebih teliti tentang perkara ini dan memandang serius akan kerana etika adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan jika kod etika itu tidak dipedulikan dan tidak ada pemantauan dari pihak berkuasa, maka perkara-perkara yang tidak kita mahu berlaku akan terjadi. Seperti contoh yang terjadi pada 2019, di mana Menteri Undang-Undang Datuk Liew Vui Kiong, Peguam Negara Tommy Thomas dan Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malenjum antara lain dilihat sedang berdansa ria bersama Peguam Belia dan Peguam Cara Siti Kasim dan Datuk Ambiga Sri Navasa pada malam gala yang dianjurkan bersempena pembukaan tahun perundangan 2019. Sedangkan di dalam Seksyen 8(2) Kod Etika Hakim menyatakan seseorang hakim perlu menghindari diri dari bergaul rapat dengan individu di dalam profesyen undang-undang di mana ia boleh menimbulkan keraguan. Namun tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap individu-individu tersebut kerana mereka orang atasan. Disebabkan perkara seperti inilah yang menyebabkan keruntuhan etika dan peradaban di tempat kerja, kerana orang-orang atasan ini akan memberi contoh kepada anak-anak muda dan menyebabkan mereka mengikut-ikut. Dengan itu, kami memberikan cadangan untuk pemimpin organisasi tersebut perlu menunjukkan sifat integriti yang tinggi kepada pekerjanya dan mengenakan undang-undang yang ketat di dalam organisasi agar etika sentiasa dipatuhi di tempat kerja. Dengan itu, telah sampai ke akhir kajian dan kami amatlah bersyukur kerana diberikan peluang untuk mengkaji berkenaan topik yang diberikan, iaitu konsep etika dan adab. Kajian ini telah memberikan impak positif kepada kami semua kerana ia membukakan minda kami tentang etika dengan lebih mendalam
seperti definisi etika, isu-isu semasa berkaitan etika, cara-cara memendung masalah etika dan banyak lagi. Kajian ini juga telah memberikan peluang kepada kami untuk memperbetulkan diri sebelum memasuki ke alam pekerjaan pada masa akan datang. Bukan sahaja itu, tapi kami juga dapat melihat daripada perspektif Barat dan Islam tentang etika di dalam kajian ini. Dan ia sangat menarik kerana terdapat perbezaan antara perspektif Islam dan Barat tentang etika. Mengikut perspektif Islam, etika itu bukan sahaja terletak pada konsep bekerja sahaja, malah hal berkenaan terikat dengan rohani pekerja tersebut juga. Dan pekerja yang beragama Islam perlu memahami konsep bekerja itu dalam perspektif Islam, seperti menuntut fardu ain dalam melaksanakan kerja. Manakala etika daripada perspektif Barat pula telah menghususkan perbincangan tersebut dengan mendalam, menyebabkan terlahirnya pelbagai teori dan ideologi berkaitan etika kerja. Perspektif tamadun Barat terhadap etika bekerja buat pertama kalinya telah wujud dari mulut ke mulut oleh ibu bapa dan orang tua pada zaman dahulu, dan mereka meneruskan rekod etika dari zaman dahulu hingga sekarang, dan etika hanya tertakluk pada pekerjaan sahaja dan tidak melibatkan rohani seseorang. Akhir kata, etika sangatlah penting dalam kehidupan seseorang, tidak kira apa agamanya, kerana etika dalam alam pekerjaan boleh memberikan impak positif bukan sahaja pada diri sendiri, namun juga pada reputasi organisasi. Tanpa etika, manusia akan terhakis integriti dan lama kelamaan akan merosakkan diri dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan tidak mematuhi kod etika kerja, dan banyak lagi isu-isu yang bakal timbul jika etika tidak dipantau. Kajian yang kami jalani ini telah membuka mata kami agar sentiasa mematuhi etika, tidak kira di mana jua kami berada, terutamanya di tempat kerja. Terima kasih. Itu sahaja.